Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 3 KSSR Sains Semakan, muka surat 110, masih dalam tajuk asid, alkali dan neutral. Okey, hari ini kita tengok aktiviti berkumpulan mari uji menguji sifat asid, alkali dan neutral pada muka surat 110. Okey, alat dan bahan yang diperlukan. Biasanya benda ni kita boleh buat dalam makmal je lah kan, sebab bahan-bahan ni biasa ada kat makmal je. Jadi kertas limus merah dan biru, kertas turas, batang aiskrim. Okay, batang aiskrim boleh beli kat kedai kan. Penitis, piring petri dan juga jubin. Kalau bahan-bahan dia pula, susu segar, air, garam, sos tomato, buah anggur, putih telur dan juga ubat gigi. Pastikan bahan-bahan ni semua dalam keadaan cecair. Okay, nampak tu dekat sebelah tu ada piring petri kan. Dia jadikan dia dalam keadaan air lah. Maksudnya dia berair supaya kita boleh test dia. Sebab kalau dia dalam keadaan, contoh ubat gigi tu kalau keluarkan dalam keadaan separa pepejal tu kan, nanti dia akan menyusahkan sikit lah, dia punya keputusan tu tak berapa tepat. Jadi tolong jadikan dia air lah, campur air sikit bagi dia berair. Okay, langkah-langkahnya, pertama sediakan bahan uji ke dalam piring petri. Okay, bahan yang diuji ke dalam piring petri dan label lah macam ni tadi, dia label anggur dan sebagainya kan. Gambar ni dah ada tunjuk dah sebenarnya. Okay, labelkan cantik-cantik. Okay, kemudian yang kedua, kita rasa bahan yang diuji dengan lidah. Pastikan bahan yang diuji itu adalah bahan yang boleh dimakan. Jangan kita uji benda-benda yang letak kat situ. Ni pula air longkang. Nanti kau nak uji macam mana? Awak nak uji macam mana? Nak jilat air longkang? Tak nak kan? Okay, kita letaklah benda-benda yang kita boleh rasa. Okay, jadi bahan yang diuji tu kita uji dengan lidah untuk kita rasa lah. Kemudian sentuh bahan yang diuji dengan jari. Kemudian kita sentuh dia. Kemudian barulah kita, langkah yang keempat, kita uji bahan itu dengan kertas limus merah dan biru. Okay, mesti kena guna dua-dua kertas limus. Tak boleh guna satu saja. Kalau awak guna salah satu saja, nanti tak berkesan lah dia punya keputusan. Dia berkesan, tapi maksudnya kita tak dapat pastikan adakah dia asid ke, dia alkali ke, dia neutral. Okay. Langkah yang kelima, ulang langkah 2 dan 4 dengan menggunakan bahan uji yang lain. Kalau mula-mula awak dah guna susu, lepas tu awak tukarlah kepada yang lain-lain tu. Okay, yang ubat gigi dan sebagainya ya. Jadi, lepas awak dah buat, yang keenam, catatkan keputusan seperti dalam jadual A. Nampak tu? Bahan dia, rasa, sentuhan, perubahan kertas limus dan sifat bahan. Ni kalau cikgu awak suruh buat, awak boleh buat dalam jadual dalam buku lah, ataupun mungkin cikgu awak dah sediakan jadual dekat kertas lampiran ke apa kan, awak boleh isikan dan bukan saja isi dua bahan ya, isi semua bahan tadi. Okay, yang pertama susu segar, air garam dan seterusnya lah. Okay, jadi saya kat sini saya cuba tolong bagi jawapan, tapi jawapan ni pun tengok juga pada eksperimen yang awak buat kat sekolah tu. Okay, kalau jawapan saya tak sama, awak boleh nyatakan komen dan nyatakan perkongsian di bawah. Okey, di dalam komen YouTube ni lah, supaya kita boleh berkongsi sama-sama. Okey, jadi yang saya kongsikan kat sini adalah apa yang saya dapat daripada eksperimen saya sendirilah. Okey, kita tengok yang pertama, bahan dia susu segar. Susu segar rasa dia apa? Bila kita rasa susu segar, dia rasa apa? Biasa kalau kita minum susu segar rasa apa? Rasa manis kan? Sedap kan? Okey, manis lah, tulis kat situ rasa manis. Sentuhan, kalau awak beli susu segar, awak beli yang masam, awak rasa masam, awak tulis lah masam Jadi kita bergantung pada eksperimen kita sebenarnya. Okey, saya tulis rasa manis. Sentuhan saya rasa macam apa tu? Rasa kesat dan licin. Itu tulis kat situ kesat dan licin lah. Kan dia air susu ni kalau kita tumpah, kita rasa kesat-kesat kan, tapi dia licin kan. Bila dalam lama nanti dia akan kesat. Okey, jadi perubahan warna kertas limus, biru menjadi merah. Biru kekal biru. Merah pun masih merah juga. Maksudnya dia tak berubah. Jadi daripada rasa, sentuhan dan perubahan warna kertas limus tadi, kita dapat nyatakan bahawa sifat bahan bagi susu segar adalah neutral. Sebab apa? Sebab dia tak mengubah warna kertas limus biru, dia pun tak mengubah warna kertas limus merah. Yang biru tadi masih biru, merah pun tadi masih merah. Okey? Dan rasa dia pun adalah manis. Dia tak rasa masam, dia tak rasa pahit. Jadi kalau dia bukan masam dan dia bukan pahit, dia adalah selalunya adalah neutral. Okey. Seterusnya air garam. Okey, yang kedua kan kita tengok daripada nilai tadi gambar ni, air susu segar, lepas tu air garam. Okey, air garam, rasa garam apa? Masin kan. Kalau masak-masak kita akan rasa masin garam ni kalau banyak sangat. Jadi rasa dia masin. Sentuhan kita akan rasa apa? Cuba pegang air garam. Kan dia akan awak selicin, licin kan, tapi dia akan kesat-kesat nanti. Kan rasa kesat-kesat gitu. Jadi dia ni licin dan kesat. Okey. Jadi perubahan warna kertas limus, biru kekal biru, merah pun sama merah. Maksudnya tak berubah, sama je dengan susu segar tadi.
Okey, jadi sifat bahannya adalah air garam ni juga bersifat neutral. Okey, jadi air garam dan susu segar kedua-duanya tidak mengubah warna ketalimus dan kedua-duanya bersifat neutral. Okey. Soalan nanti kita sambung dulu. Nombor 3. Nombor 3 saya tolong awak untuk air sos tomato. Sos tomato. Kita tulis kat bahan tu sos tomato, rasa dia masam. Okey. Bila kita sentuh, dia akan rasa perit tau. Benda masam ni kalau kita sentuh rasa macam perit. Itu P-E-R-I-T red, perit. Dia perit Jadi perubahan warna ketalimus nanti untuk sos tomato, biru jadi merah. Biru tu ditukar jadi merah. Yang merah pula dia akan kekal merah. Okay, maksudnya dua-dua ketalimus nanti dia akan jadi warna merah. Satu tu memang dah merah, satu lagi yang biru bertukar jadi merah. Jadi bila biru bertukar jadi merah, sifat bahannya adalah berasid. Berasid. Okay, jadi tomato berasid. Begitu juga dengan buah anggur. Buah anggur ni pun kalau kita rasa yang muda-muda sikit dia akan masam-masam kan. Jadi buah mangga pun sama. Bila kita rasa masam. Bila kita sentuh kita akan rasa perit. Okay, dan bila kita gunakan perubahan warna ketalitmus, kalau kita guna warna biru dia akan jadi warna merah. Kalau kita guna warna merah dia akan kekal warna merah. Jadi jawapan dia sama dengan sos tomato tadi. Sifat bahannya adalah berasid juga untuk buah anggur. Seterusnya bila kita uji putih telur dan ubat gigi. Kedua-duanya ni saya sekalikan jadi awak tulis kat bawah nanti putih telur, lagi satu tulis ubat gigi lah dalam kotak awak ni. Okay, bila kita rasa ubat gigi ni rasa dia pahit. Pernah kan kalau gosok gigi tertelan sikit boleh kan, tertelan ubat gigi sikit masa kecil-kecil dulu saya buatnya tu, tertelan sikit bapak pahit. Astagfirullahalazim. Pahit betul pahit betul. Lepas tu dia punya sentuh, bila kita sentuh dia licin. Tak percaya cuba awak letakkan, janganlah kalau orang nak pedajal orang tu kan, nak kacau orang tu, kita letak ubat gigi kat lantai kan, nanti sekejap lagi bila kawan kita jalan terlanggar ubat gigi tu, terseret dia terjatuh. Jadi maksudnya bila kita sentuh ubat gigi ni sebenarnya dia licin sangat. Okey. Jadi bila dia licin dan rasa dia pahit, ubat gigi dan putih telur ni sama putih telur ke kuning telur tadi? Putih telur. Jadi bila putih telur dengan ubat gigi ni sama, jawapan dia rasa dia pahit, bila kita sentuh dia licin. Jadi perubahan warna ketalimus dia yang pertama adalah biru kekal biru. Yang merah tu nanti dia akan jadi warna biru. Jadi biru kekal biru, biru, merah akan jadi biru. Jadi sifat bahannya adalah beralkali. Jadi dua yang pertama, susu segar dan air garam adalah neutral. Kemudian sos tomato dan juga anggur adalah berasid. Dan seterusnya dua lagi apa tadi? Putih telur dan ubat gigi ianya adalah beralkali. Okey. Jadi soalan dia, apakah ciri-ciri bahan berasid, beralkali dan neutral apabila dirasa dan disentuh? Jadi kalau secara umum ni maksudnya secara general lah, secara keseluruhannya. Okay, dia ada pengecualian dia lah, maksudnya tak semua tapi kebanyakannya. Kebanyakan bahan-bahan berasid ni berasa masam dan perit apabila disentuh. Kalau yang beralkali dia akan berasa pahit dan licin apabila disentuh. Kalau yang neutral dia akan berasa selain daripada pahit dan masam. Okey, manis ke tawar ke masin ke tu adalah neutral rasa dia. Dan apabila disentuh kita akan rasa kesat. Dia licin tapi kesat. Kesat tu macam kesat-kesat sikit lah kan. Rasa macam ada macam tak apa-apa rata gitulah. Alright, itulah jawapan dia. Jadi ini merangkumi 8.1.2 dan 8.1.4. Okey. Jadi nota guru boleh menggunakan bahan uji lain yang sesuai seperti minyak masak, madu, asam jawa, air nasi dan sebagainya. Nampak air nasi? Air nasi tu maksudnya nasi tu kita jadikan air lah. Kalau kita buat nasi macam tu saja dia tak akan bertindak balas lah. Okey, pastikan dia dalam keadaan cair. Okey, buku teks 110 saja kita bincangkan. Okey, pada video lepas kita tak bincang lanjut tentang tes-tes yang ada dekat buku juga. Okay. Jadi sifat umum bahan beralkali. Salah buka video pula Sekejap saya keluar sekejap. Carikan awak buku aktiviti sekejap. Okey, saya dah jumpa buku aktiviti. Okey, kita sambung dengan muka surat 72 buku aktiviti Okey, sebelum ni kita dah buat ini kan. Okey, video kali ini kita akan sambung dengan muka surat 72, sifat bahan berasid. Okey.
Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan ni berasid. Okey, maksudnya kita nak tengok, nak tentukan apakah sifat bahan yang berasid itu. Jadi catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Okay, yang pertama, bahan dia adalah jus asam jawa. Yang kedua, air teh. Dan yang ketiga, kicap. Okey, sebab kita nak tentukan sifat bahan berasid mana satu. Okey, yang mana satu yang berasid. Okey, langkah-langkah dia yang pertama, uji bahan di atas menggunakan kertas litmus merah dan biru. Okay, kita guna kertas litmus dulu. Kalau dalam buku teks tadi kita tak guna kertas litmus dulu, tapi dalam ni kita guna kertas litmus dulu. Kemudian ujian yang kedua barulah kita rasa dan ujian dengan lidah. Bahan yang diuji dengan lidah, awas tu maksudnya kena hati-hatilah rasa tu jangan rasa bantai habis pula kicap. Okay. Kemudian yang ketiga, sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji. Okay. Jadi untuk ujian yang pertama, bahannya adalah jus asam jawa. Bila kita uji dengan kertas litmus, kalau buat kat sekolah, merah ni dia akan jadi kekal merah. Biru dia akan bertukar jadi merah. Okay. Itu untuk asam jawa. Alright. Kemudian ujian yang kedua, bila kita rasa asam jawa tu, dah tentu kita akan rasa dia masam. Jadi masam. Okay. Kemudian ujian yang ketiga, kita sentuh. Bila kita sentuh, kita akan rasa perit. Rasa perit. P-E-R-I-T, perit. Tangan kita rasa perit. Jadi itulah yang dikatakan untuk ujian pertama, jus asam jawa. Okey. Untuk yang nombor 2, air teh. Air teh ni dia sebenarnya macam-macam tau. Air teh ni ada yang air teh masam, ada teh alkali, ada teh, kalau teh hitam tu dia asid. Dia alkali saya tak pasti, tapi okey, untuk kali ni kita ambil, okey, saya air teh ni saya cuba ambil air teh hijau lah. Teh hijau ni pH dia, kalau pH dia 7 sampai 10. Awak mungkin tak faham pH tu tapi saya terangkan. Saya anggap dia yang alkali lah. Dia biasa alkali sikit lah, 7 ke 10. Okey, 7 tu sebenarnya neutral, tapi kita lebih kepada alkali. Air teh ni bila kita guna teh yang hijau, merah tu akan jadi biru. Merah bertukar jadi biru. Yang biru tu pula dia akan kekal warna biru. Jadi senang kata kedua-duanya, merah dan biru tu dia akan jadi biru. Okey, air teh tu untuk ujian kertas litmus. Kemudian ujian yang kedua, bila kita rasa air teh ni, kita akan rasa pahit dah. Air teh. Air teh ni bukan air teh yang tak gula tu, air teh saja, teh saja. Of course kita akan rasa pahit kan. Dan ujian yang ketiga, kita sentuh dengan hujung jari. Bahan yang kita uji tu, bila kita sentuh hujung jari, kita akan rasa apa? Kita akan rasa licin. Okey, dia akan rasa licin-licin gitu. Okay, kicap pula. Okey. Merah kepada apa? Kicap ni biasa memang ada kicap manis, kicap masin, kicap tawar. Itulah masalahnya dalam eksperimen ni, dia tak beritahu kicap apa, air apa. Sebenarnya kita akan tentukan. Sebab itu bila kita buat eksperimen ni, macam jawapan yang saya bagi ni, dengan jawapan yang awak dapat kat eksperimen tak semestinya sama. Sebab kicap nak tahu juga kicap apa, teh nak tahu juga teh apa. Kan? Cuma kalau jus asam jawa tu tak adalah nak tanya asam jawa mana, Jawa Bugis ke, Jawa Totok ke, tak adalah kan. Okey. Cuma untuk kicap tu, okey, kicap tu merah. Okey, ini kita andaikan kicap yang kicap masin Okey, kicap tu merah menjadi tetap merah, kekal merah, dan biru dia akan kekal warna biru. Maksudnya tak ada yang berubah. Jadi ujian yang kedua, bila kita rasa sedikit, kita akan rasa masin. Masin. Jadi ujian 2 bila kita rasa masin, ni saya pakai kicap masin tau. Ujian yang ketiga, kita sentuh dengan hujung jari bahan yang kita uji tu. Okey, kita akan rasa dia kesat-kesat sikit, tapi dia licin. Tak percaya, cuba awak tumpahkan kicap. Kan lepas tu mula-mula rasa licin-licin, tapi nanti dia ada kesat-kesat sikit tau. Dia melekat tau. Dekat lantai tu. Okey. Jadi jawapan dia kesat dan licin lah. Jadi kemudian kita tengok sifat umum bahan berasid. Okey, maka kita akan pergi kepada sifat umum. Sifat umum ni maksudnya secara menyeluruhnya lah, secara yang sebahagian besarnya bahan-bahan berasid ni, perubahan warna kertas litmus adalah biru kepada merah. Okey, biru kepada merah. Yang ni biru kepada merah. Rasa dia masam. Okey, kemudian bila kita sentuh, kita akan rasa perit. P-E-R-I-T, perit. Okey, bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Ditanya kan? Tidak. Kerana dia dah bagi jawapan dah tidak. Kenapa agaknya kita tak boleh tentukan sifat bahan tu berasid tu dengan hanya rasa dan sentuh? Sebab ada bahan yang rasa dia pahit, tapi dia asid. Dia tak semestinya masam. Jadi kat sini kita boleh cakap tidak, kerana
tidak semua bahan berasid masam. Saya ulang, tidak. Kerana tidak semua bahan berasid itu masam. Okey, contohnya air kopi. Air kopi tak masam tau. Air kopi pahit tapi dia asid. Kopi pun ada macam-macam jenis. Kopi yang mana? Kan? Itulah sains. There's always have exception. Sentiasa ada je pengecualian. Tu yang buat susah sains tu itulah. Tapi itulah sains kehidupan kita. Okey, kita sambung. Ini muram formula 41.2. Okey, kita pergi pada satu lagi, iaitu sifat bahan beralkali pula pada muka surat 73 buku aktiviti. Okey. Lakukan 3 ujian terhadap. Ini sama lah, saya tak nak baca lah, sama je. Cuma bahan dia kali ni kita guna bahan larutan kapur sirih, jus sawi dan juga jus pucuk betik. Okey. Jom kita tengok langkah-langkah dia pun sama saja macam tadi. Kemudian kita tengok bahan dia, larutan kapur sirih. Merah jadi apa? Merah dia bertukar kepada biru. Okey. Dan biru dia kekal warna biru. Maksudnya dua-dua bertukar jadi warna biru lah, kan? Jadi ujian ini, ujian kedua, dia rasa bahan tu, dia rasa apa? Pahit lah. Tak saya cuba gigit kapur, jangan-jangan. Okay? Dia rasa pahit. Sirih, kapur sirih, dia akan rasa pahit. Okay? Dan ujian yang ketiga, bila kita sentuh dengan jari, okay, kita sentuh, kita akan rasa bahan itu licin. Okay, licin je. Okay. Jus sawi merah, dia kekal merah. Biru, dia pun kekal warna biru. Kenapa? Sebab jus sawi dia tak ada rasa. Okay, dia adalah neutral, kan. Jadi ujian 2, kita rasa sawi. Kalau awak makan sawi, dia rasa apa-apa? Ada rasa tawar, kan. Jadi tu tawar kat situ. Yang ketiga, ujian 3, kita sentuh dengan hujung jari, kita akan rasa. Bila kita sawi ni kita jadikan jus lah, kita apa tu, letakkan dia dalam mesin pengisar, kita akan rasa air tu dia kesat tau. Kesat tapi dia licin. Dia licin-licin kesat itu. Jadi tu dekat situ kesat dan licin lah jus sawi. Kemudian jus pucuk betik pula, merah dia kekal merah. Yang biru dia jadi merah. Biru ni jadi merah. Betik tu dia manis tau. Tapi bila dia masa pucuk betik, masa dia buat anak lagi, dia bila kau makan, awak akan rasa macam macam masam-masam sikit lah. Jadi ujian dia, jadi merah kepada merah, biru jadi merah. Ini bergantung kalau cikgu awak suruh awak rasa dia punya pucuk betik rasa lain. Lain lah jawapan dia. Ini jawapan saya. Boleh ubah dan boleh kongsikan dengan saya dekat ruangan komen. Kalau dia salah nanti bolehlah saya pun nak tahu juga, kan, jawapan awak macam mana. Jadi ujian yang kedua, bila kita rasa, kita akan rasa masam. Okey. Tadi jus pucuk betik tadi merah kepada merah, biru kepada merah, kan. Rasa dia masam. Ujian yang ketiga, bila kita sentuh dengan hujung jari, bahan yang diuji tu kita sentuh dengan hujung jari, kita akan rasa dia perit. Okey. Jadi sifat umum bahan yang beralkali sebenarnya adalah bila perubahan warna kertas litmus dia merah bertukar kepada biru. Okey, merah bertukar kepada biru. Okey, rasa dia adalah rasa pahit dan sentuhan dia pula, bila kita sentuh dia akan berasa licin. Okey, pahit, lepas tu sentuh tu licin, rasa dia pahit. Dia ditanya lagi sekali, bolehkah kita menentukan sifat bahan beralkali hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Sama lagi, kan. Jawapan dia tidak juga. Kerana apa? Kerana tidak semua bahan beralkali pahit. Tidak semua bahan beralkali pahit. Okey, itu jawapan dia. Kemudian kita pergi kepada satu lagi, iaitu sifat bahan neutral. Okey, sifat bahan neutral sama juga arahan dia, cuma bahan kali ini digunakan adalah larutan garam, larutan gula dan juga air mineral. Okey. Jadi langkah-langkah yang sama, cuma kita lihat kat sini kotak dia. Larutan garam merah kepada garam ni dia masing, kan. Okey, merah kepada merah, biru kepada biru. Maksudnya tak ada ubah lah, merah tu tetap merah, biru pun tetap biru. Jadi bila kita jalankan ujian yang kedua, kita rasa sedikit bahan yang diuji tu dengan lidah, kan. Garam ni rasa apa? Masin. Masin, tuan-tuan dan puan-puan dia. Kemudian ujian yang ketiga, kita sentuh dengan hujung jari, kita akan dapati ianya licin. Garam ni dia licin, kan. Licin ke? Licin, tapi dia ada juga kesat. Kan. Jadi jawapan nombor 3 tulis ujian 3 tu licin dan kesat, ataupun licin serta kesat. Tak cuba ambil larutan garam, ambil garam letak air, lepas tu tuang dekat atas meja, nanti orang mula rasa macam licin lah, kan, sebab dia cair, kan.
Tapi lepas tu awak kasi kesat sikit. Sangkut-sangkut sikit bila awak tarik gitu kan. Okey. Jadi licin dan kesat jawapan dia. Larutan gula pula, merah kekal merah juga, biru pun kekal biru juga. Jadi bila kita ujian yang kedua, kita rasa dia adalah manis. Tulis kat situ manis. Dan ujian yang ketiga, bila kita sentuh dengan ujung jari, samalah tadi, licin dan kesat ataupun licin serta kesat. Kalau licin saja dia jadi alkali, ni licin serta kesat ataupun licin dan kesat. Okey, seterusnya air mineral. Air mineral merah kepada merah juga, biru kepada biru juga. Sebab ujian 2 ni, kalau ujian 1 kan, ujian 2 ni dia tawar. Okey, dia tawar. Okey, jadi ujian kedua tawar, kemudian bila kita sentuh dengan hujung jari, kita akan rasa licin-licin. Tapi tak semestinya kesat, tapi biasanya akan kesat jugalah. Bila air tu dikering, dia akan kesat-kesat sikit. Kan ada bekas air kan. Kadang-kadang air, dia tuang air mineral biasa, kan dia tumpah kan. Lepas tu lama-lama kan dia akan ada bekas air tu. Tu namanya kesat lah tu. Okey. Dia air mineral biasa dia akan kesat sikit lah. Okey. Jadi sifat umum bagi bahan neutral, perubahan warna kita litmus, jawapannya tik dekat tidak berlaku perubahan warna. Tidak berlaku perubahan warna. Okey, rasa boleh tulis kat situ selain masam dan pahit. Selain masam dan pahit, ataupun awak boleh tulis nak kat situ masin, manis, tawar. Masin, manis, tawar. Okey. Okey, sebab larutan garam tadi masin, gula manis, air mineral tawar kan. Jadi boleh tulis tiga-tiga tu. Nak senang awak tulis je. Tidak masin, tidak tawar, tidak pahit dan tidak masam. Itu yang selamat sikit lah. Jadi bila kita sentuh, kita akan rasa kesat dan licin, ataupun licin serta kesat pun boleh. Boleh kita menentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa. Mengapa? Tidak. Tidak. Kerana tidak semua bahan neutral bersifat kesat dan licin, ataupun tidak semua bahan neutral tidak mempunyai rasa pahit dan masam. Okey. Nak senang tulis je, tidak semua bahan neutral tidak semua bahan neutral berasa kesat dan licin. Tu pun boleh. Okey. Alright. Jadi kita dah lepas untuk yang ni, agak sukar sebenarnya yang ini sampai 74 lah, daripada 72 tadi sampai 74. Okey, jadi sekarang ni kita dah habis bincang untuk yang ini. Jadi untuk kelas akan datang, video akan datang, saya akan sambung lagi dengan muka surat 111 buku teks bahan beresid, beralkali dan neutral yang berada di sekeliling kita. Okey, jadi untuk tahu apakah bahan-bahan beresid, beralkali dan neutral yang berada di sekeliling kita, kalau nak tahu, jom teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.